Korang pernah tak ada pengalaman bila korang travel kan? Tak kisahlah travel dalam Malaysia ke luar Malaysia, luar negara, dekat negara Eropah, US semua kan. Bila korang nak pergi ke satu tempat tu kan, bila tak ada taksi ke, tak ada bas ke, korang akan minta pertolongan orang untuk menghantar korang. Contoh kalau orang tu bawa truck ke ataupun dia punya kereta sendiri kan, korang ada tompang mereka and mereka akan menghantar korang dekat destinasi korang tu. Sebab benda macam ni orang panggil hitchhike. Kau tahu lah dekat US, dekat tepi jalan kan, tepi jalan orang akan buat tangan macam ni kan. Dia nak hitchhike tau. So basically dia akan minta lah orang tu untuk menghantar dia ke dia punya destinasi. Tetapi macam sekarang ni mungkin dah jarang lah sebab dah ada banyak semua e-hailing punya servis kan, macam GrabCar semua kan, Gojek contoh dekat Thailand Indonesia ada Gojek semua kan. So mungkin untuk benda macam ni dah berkurangan lah. Tetapi pada time dulu dalam zaman 80-an, 90-an semua kan, in fact sebelum tu lagi memang agak common benda macam ni untuk seseorang tu hitchhike untuk pergi ke destinasi dia. So kenapa aku tanya korang benda ni adalah sebab adat, orang panggil adat adat hitchhike ni dia ada terlibat dalam kisah true crime pada hari ni dan memang menakutkan lah kalau fikir balik kita ada dalam situasi mangsa yang telah terlibat dalam kes hari ni tau. Mangsa hitchhike di mana dia telah meminta pertolongan seorang lelaki yang bawa truk dia untuk pergi ke destinasi diorang lah. Cuma dia mereka tak sampai ke destinasi diorang tu. Mereka sampai ke destinasi Mangkok-Ayuni. Scary guys. Assalamualaikum, welcome to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe dan kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang like, subscribe dan juga the bell notification. Korang punya support memang amat aku hargai, korang memang terbaik. Yeah. Jadi untuk kes true crime hari ni adalah macam aku cakap kat korang tadi, gejala hitchhiking dekat negara Amerika Syarikat dan dia punya pengakhiran ataupun dia punya kejadian yang telah terjadi kat mangsa-mangsa dia kan. Memang tragic guys and memang mengerikan. So tanpa membuang masa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Robert Benjamin Rhodes merupakan seorang perogol dan juga pembunuh bersiri yang memang dahsyat dan memang ngeri dekat Amerika Syarikat. Dan dia ni juga telah diberikan nama dia. Dia ada nickname tau. Nickname dia sebagai The Truck Stop Killer. So aku cerita dekat korang dia punya background sikit lah berkenaan dengan Robert Rhodes ni Okay, sebab dia ni kan, dia ni telah diyakini telah menyeksa, merogol dan juga membunuh lebih daripada 50 orang wanita daripada tahun 1975 sehingga tahun 1990. Dan Robert ni dia telah dilahirkan pada 22 November 1945 bertempat di Bluffs, Iowa, Amerika Syarikat. Robert ni aku boleh kata dia memang bermasalah daripada zaman remaja dia tau. Okay, sebab dia ni selalu terlibat dengan pergaduhan, melakukan aktiviti pecah masuk kereta dan sebagainya lah. Memang nakal lah dia ni So selepas dia tamat dia punya sekolah menengah kan, Robert ni dia telah mengikut jejak langkah bapa dia untuk menjadi seorang anggota tentera laut ataupun Mak Saleh panggil Navy lah. Memang famous lah, ramai gila Mak Saleh yang laki sana nak dari Navy tau. Cuma dekat sini kan, dia punya reputasi Robert ni dalam perkhidmatan tentera itu bagaimanapun kan telah tercemar setelah bapa dia ni kan telah ditangkap atas tuduhan telah mencabul seorang budak perempuan yang berusia hanya 12 tahun. Dan kemudian pengakhiran bapa Robert ni kan, dia telah membunuh diri sewaktu dia sedang menunggu perbicaraan kes cabul tersebut. Memang dia dah kantoi busuk and dia tak nak hadap whatever hukuman semua kan. Member terus bunuh diri guys. Pada tahun 1978, Robert telah dipecat daripada perkhidmatan tentera laut. Dan pemecatan itu dibuat disebabkan Robert ni dia didapati telah terlibat dengan satu kes rompakan. Dan pada seterusnya, Robert dia telah memohon untuk bekerja sebagai anggota polis. Walau bagaimanapun, permohonan dia itu telah ditolak berikutan dengan rekod buruk dia dalam perkhidmatan tentera pada waktu sebelumnya itu. Memang tak lepas lah cerita dia Mesti anggota polis, jabatan polis tu akan cek rekod dia. Dia ni ada clean rekod ke tidak kan. Tapi dia punya rekod tak berapa nak cantik. So memang kena reject lah macam tu kan.
So setelah dia gagal untuk mencari pekerjaan kan, Robert ni dia berniat untuk menyambung pengajian dia kat sebuah college tau. Okay, tetapi bila dia dah start daripada pengajian tu, member sangkut separuh jalan guys. Memang malang jugalah untuk si Robert ni Dan episod malang si Robert ni tak berhenti dekat situ tau. Okay, sebab Robert ni kan, dia juga telah berkahwin tau, sebanyak 3 kali, dan ketiga-tiga perkahwinan dia itu tidak berkekalan lama. Dan ada sebab kenapa dia punya perkahwinan itu tak menjadi tau. Dan kesemuanya itu berpunca daripada siapa lagi? Berpunca daripada Robert ini guys. Okay, sebab dia ni memang selalu untuk melakukan penderaan secara emosi dan juga fizikal terhadap isteri-isteri dia. Bukan Robert dia yang malang tau, tapi isteri-isteri dia sekali tau. Memang aku kesian betul lah So dekat sini kan, bila kita tengok balik dekat background si Robert Rhodes ni kan, dia punya pengalaman yang memang pahit. Okay, kena buang kerja, bapak bunuh diri, and then kahwin 3 kali, gagal 3 kali kan. So benda-benda macam ni boleh jadi macam satu package di mana akan membentukkan dia untuk menjadi seorang yang tidak berperi kemanusiaan guys. Dan dekat sini aku akan cerita dekat korang macam mana Robert Rhodes ataupun the truck stop killer bermula dengan segala pembunuhan bersiri dia. Robert Rhodes dia telah melakukan pembunuhan pertama dia pada sekitar bulan Januari 1990 dengan membunuh pasangan suami isteri pengembara traveller yang bernama Douglas dan juga Patricia Zikowski. Jadi apa yang telah Robert buat adalah dia telah mempelawa pasangan suami isteri tersebut untuk menaiki truk miliknya yang sudah diubah suai untuk menjadi tempat penyeksaan. Robert dia dah modify kau-kau dia punya truk dia tu hanya untuk menyeksa mangsa-mangsa yang dia jemput konon nak hitchhike dia punya truk tu. Dia akan bunuh ataupun dia akan seksa sebelum membunuh semua mangsa-mangsa dia itu. So aku akan bagi gambaran macam mana rupa truk si Robert Rhodes ni Okay, sebab dekat ruang belakang truk Robert ni mempunyai beberapa peralatan yang digunakan oleh dia untuk menyeksa mangsa dia seperti jarum, gari, hook ataupun cangkuk besi dan juga benda-benda lain yang memang tajam guys. Jadi berkenaan dengan pasangan suami isteri tersebut, Robert dia telah menembak mati Douglas sebelum membuang mayat lelaki tersebut di tepi jalan raya. Dia dah bagi settle, lepas tu campak dia kan, dah macam apa kan, dia dah buat dia punya mangsa tu macam binatang, kau tahu tak? Padahal dia ni yang binatang, betul tak? Gila weh, mental mat dia ni. Dan yang lagi kejam adalah si Patricia, isteri kepada Douglas. Dia pula telah dikurung selama seminggu hanya untuk diseksa dan juga dirogol secara berulang kali oleh Robert Rhodes. Dan yang menyedihkan adalah pengakhiran nasib Patricia. Dia turut dibunuh Robert lalu mayat dia dibuang di kawasan Millard County, Utah. Itu baru sahaja permulaan pembunuhan bersiri Robert Rhodes Okey, sebab lebih kurang sebulan selepas kematian Patricia, giliran seorang wanita yang berusia 18 tahun telah menjadi mangsa penculikan Robert. Cuma yang bagus dekat sini, wanita tersebut dia bernasib baik apabila Robert sudi untuk melepaskannya dengan syarat penculikan itu tidak disebarkan kepada pihak polis. Wanita tersebut sempat nego deal dengan si Robert ni dan nasib baik dia terlepas guys. Dan apabila wanita tersebut telah dilepaskan, dia telah mengutarakan janji yang dibuatnya kepada Robert untuk mendiamkan diri. Dan friendly memanglah kan, dia nak belah dengan selamat, dia memang nak kena janjilah dengan si Robert ni kan. Sebab kalau tidak, memang Robert akan cari dia guys. Cari dia, seksa dia, rogol lepas tu bunuh. And then campak tepi jalan. Weh, menakutkan betul lah. Dan kemudian beberapa hari berikutnya pula, Robert dia telah menculik sepasang kekasih berusia 14 tahun yang bernama Ricky Lee Jones dan juga Regina K. Walters yang baru sahaja melarikan diri daripada rumah masing-masing untuk hidup bersama. Ni dia, ni confirm baru bercinta, konon nak travel, tinggal tempat lain sama-sama, end up jumpa pula dengan musibat macam ni. Hai, settle lah. Nasib budak si Ricky ni sama je macam si Douglas Sebab Ricky dia telah mati akibat ditembak oleh Robert. Dan untuk Regina pula, dia bukan sahaja dirogol tetapi dia juga telah diguntingkan rambut dia sehingga pendek dan dia punya kemaluan juga dirodok dengan mata kail yang besar. Aku tak boleh bayangkan dia punya kekejaman si Robert Rhodes ni buat Macam mana dia punya hati dia boleh, macam mana orang kata boleh nak ada niat buat macam tu dekat mangsa-mangsa dia tau. Aku just tak boleh brain tu zaman-zaman dulu punya serial killer kan, dahsyat gila mat.
Dan sebelum Regina ini dibunuh dengan cara jerotan menggunakan wayar tembaga, dia juga telah disuruh oleh Robert untuk memakai kasut yang bertumit berserta dengan gaun yang berwarna hitam. Dan kalau korang tengok gambar si Regina ni kan, gambar dia telah diambil di sebuah bangsal. Okey, dan dalam gambar tu memang jelas menunjukkan yang Regina berada dalam ketakutan sebab dia sedar bahawa kematian dia itu sedang menunggunya. Selain kisah-kisah seram kan, bila aku tengok balik kan, true crime ni pun dia punya keseraman dia lain macam juga tau. Especially macam kes Regina ni, dekat gambar ni kan. Kita nampak dia punya raut wajah di mana dia tahu yang tak lama lepas ni si Robert ni nak kebunuh je ni. So boleh nampak dia punya muka dia punya ketakutan itu memang scary weh. Serius, aku just tak tahu macam mana keadaan dia pada time tu memang trauma gila weh. Dan seperti biasa, Robert telah membunuh Regina dan mayat dia telah ditemu pada bulan September 1990. Manakala untuk Ricky pula, dia punya mayat itu tidak pernah dikesan langsung guys. Cuma untuk pembunuhan bersiri Robert Rhodes ni kan, dia punya orang kata apa, killing spree dia tak sepanjang ataupun selama macam serial killer yang lain tau. Sebab end up dia ni kantoi juga dengan pihak polis. Okey, dia telah ditangkap oleh pihak polis pada 1 April 1990. Dan dekat sini aku akan cerita kat korang macam mana dia ditangkap tau. Okey, sebab pada mulanya seorang pegawai petrol, mereka nampak yang lampu kecemasan truk Robert dia didapati sedang dalam keadaan yang terpasang tau. So bila nampak truk dengan lampu emergency light terpasang macam tu, mesti orang fikir macam something wrong ni kan. Okey, jadi sewaktu pegawai petrol tersebut melakukan pemeriksaan dengan memberikan bantuan, okey, tetapi tiba-tiba pembantu petrol tu, polis petrol tu, dia tiba-tiba telah terdengar suara jeritan seorang perempuan yang sedang meminta pertolongan daripada dalam truk itu, dan sekaligus telah membongkarkan rahsia gelap The Truck Stop Killer, iaitu Robert Rhodes. So selepas Robert ni dah kantoi dengan pihak polis, mereka terus pergi ke rumah dia guys. Okey, dan dekat situ pihak polis mereka berjaya menemui beberapa keping gambar Regina dan juga Patricia, dan mereka berada dalam keadaan yang berbogil. Jadi berapakah jumlah mangsa Robert Rhodes ni? Sebab mangsa dia dipercayai lebih daripada 50 orang guys, dengan kebanyakan mangsa dia itu adalah terdiri daripada pelacur dan juga penggembara. So dekat situ dah nampak dia pun MO, modus operandi dia target daripada mangsa tau. Untuk perempuan, golongan-golongan pelacur dan juga penggembara, kalau let's say diorang ada pasangan, dia akan bagi settle dia punya pasangan. So memang dia aim hanya adalah kaum wanita. Tetapi boleh jadi jugalah mangsa pembunuhan Robert itu lebih daripada angka tersebut tau. Ada juga yang setengah mayat macam mayat si siapa tadi, lelaki tadi kan, Ricky tidak dijumpai kan. Sebab mungkin boleh jadilah lebih daripada belas-belas ke puluh-puluh lagi mayat yang tidak dijumpai kan. So memang pihak polis tak dapat the final number tau. Okey, mereka hanya boleh memberikan anggaran jumlah mangsa Robert Rhodes. Jadi berhubung dengan keputusan pembicaraan kes, Robert dia didapati bersalah atas 2 pertuduhan melakukan pembunuhan, telah dijatuhkan 2 hukuman penjara seumur hidup. Dan berdasarkan info-info mengenai Robert ni dia sekarang ni telah berusia dalam lingkungan 70-an, masih lagi menjalani hukuman penjaranya di pusat tahanan Maynard, Chester, Illinois di Amerika Syarikat. Bagi aku benda ni memang dia punya modus operandi si Robert Rhodes ni memang very simple lah. Okey, sebab dia tahu adat ataupun habit hitchhike ni adalah benda yang biasa pada time tu. So dekat situ dia dah ada dia punya idea untuk mencari mangsa dia, menyeksa, membunuh. Apa yang buatkan dia jadi macam tu adalah berkemungkinan besar daripada dia punya zaman-zaman remaja dia kena buang kerja, bapa dia bunuh diri, kantoi sama budak-budak kan. So benda-benda itu semua telah membentukkan Robert Rhodes ni untuk menjadi serial killer yang diberikan nama sebagai The Truck Stop Killer. Memang ngeri, memang mental, menakutkan guys. So itulah, bila kita travel tu kita nak kena berhati-hatilah. Okey, mujurlah sekarang ni ada e-hailing service yang dikontrol oleh syarikat-syarikat yang besar ni kan. Tetapi macam mana pun kita still nak kena berhati-hati bila kita nak menumpang orang yang kita tidak kenal kan. Sebab dia punya risiko tu sentiasa ada. Bukan nak menakutkan korang, bukan nak menakutkan diri aku sekali, tapi kita nak kena selalu ingat lah. Okay, sebab benda-benda macam ni memang kita sekarang tak boleh nak expect untuk terjadi tau. So yes, aku nak cakap thank you kepada semua yang telah
tengok video aku ni berawal sampai habis. Aku harap korang terhibur dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kesilapan dan juga kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. Jangan lupa untuk tekan the bell notification. I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum. Bye bye.